Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنعم الله صباحكم جميعا ونلتقي مرة أخرى في حلقتنا حول الأدب العربي أو حول تاريخ الأدب العربي، وإن شاء الله سنتحدث اليوم عن ثالث من أهم علماء الأزهر الشريف وأعلام الأدب والعلم في العالم العربي والإسلامي، وله مكانة رفيعة في العالم، ألا وهو الشيخ محمد عبده. فهذا الشيخ معروف إلى حد بعيد، لا سيما في العالم الإسلامي والعربي، وخاصة في مجال الأدب والعلوم الإسلامية بالطبع، وأيضا في مجال التجديد والنهضة الحديثة. وطبعا لهذا الشيخ العظيم مساهمة كبيرة لرفع مستوى العالم الإسلامي. Seperti biasalah, kita teruskan lagi dengan perbicaraan kita di bawah judul besar kita Al-Azhar Sharif, dan kita dalam tempoh mengkaji 3 orang tokoh, dan hari ini kita tiba kepada tokoh yang ketiga yang kita nak highlight ataupun nak ilqa' ad-dawi haulahu, iaitulah Syekh Muhammad Abduh. Dan dalam bicara kita hari ini, kita akan ambil beberapa aspek dalam kehidupan Syekh Muhammad Abduh yang paling penting, kerana kalau dari segi soalan yang kita akan bincangkan nanti, mungkin ada menyentuh kalau baru ni dalam periksa SAM tahun 2020 yang jatuhnya pada 2021 ni dia sentuh kalau Muhammad Abduh dia ambil 2 perkara dengan kadar untuk dapat 6 markah, iaitu satu-satunya ialah اثنين من إصلاح أساليب الكتاب عند الشيخ محمد عبده. Tu nak 2 noktah di situ. وأيضا dia tanya tentang اثنين من تلاميذ untuk 2 markah. Menyentuh tentang Syekh ini, pertama sekalinya, kalau dalam nota kita ni kita lihat dia letak makanatuhu fil alamil arabi wal islami, kedudukan Syekh Muhammad Abduh dalam dunia Arab dan Islam, di mana yang nokta pertama kita boleh kata yu'addu al-Syekh Muhammad Abduh ahadu ahammi rumuzi at-tajdid fil fiqh al-islami. Dalam bidang fiqah dia dianggap salah satu simbol yang agak penting dalam bidang pembaharuan ataupun bidang reformasi dalam bidang fiqah Islam. Dia juga min du'atin nahdah wal islah, dianggap salah seorang daripada du'at ataupun pendakwah. Du'at ini maknanya man da'a ila syai'in fahuwa da'in, jamaknya du'at. Salah seorang tokoh yang menslogankan ataupun menyeru kepada pemulihan ataupun kita panggil reformasi dalam dunia Islam dan Arab. Reformer lah dia ni kira. Dan salah satunya juga dia juga ialah ashama ba'da iltiqa'i bi ustazihi Jamaluddin Al-Afghani fi insya'i harakatin fikriyatin tajdidiyatin islamiyah. Ni yang orang banyak yang tak setuju ni. Setelah inilah timbul kaum muda, kaum tua, kaum tengah, kaum bongsu.
Entah apa-apa kaum lagi tak tahulah. Tapi apa pun sumbangan ataupun antara sumbangan yang diberi oleh Syekh yang kita boleh kata tokoh ini, khususnya selepas beliau bertemu ataupun berjumpa dengan cikgu dia, salah seorang ustaz dia ialah Sayyid Jamaluddin Al-Afghani, iaitulah seorang yang datang dari Afghanistan. Dia ni dapat gelaran Sayyid kerana qila dia adalah keturunan salah satu daripada cabangan keturunan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari arah mana saya tak pasti. Bolehlah tuan-tuan dan puan-puan Google tentang Jamaluddin Afghani secara khusus. Cuma dia adalah antara ustaz, antara tok guru ataupun maha guru kepada Syekh Muhammad Abduh yang banyak memberi kesan dalam seluruh kehidupan Syekh Muhammad Abduh, khususnya dalam bidang tajdid. Kerana Sayyid Jamaluddin Afghani ini seorang mujaddid yang sangat agresif, yang datang pun dari Afghanistan. Kalau baca sejarah dia memang menarik. Tuan-tuan dan puan-puan boleh dalam Google tentang Jamaluddin Al-Afghani ini. Permintaan saya untuk memperluaskan lagi kajian kita tentang salah seorang tok guru Syekh Muhammad Abduh ini. Okey, antara lain juga tu kita dapat lihat dalam nota kita ni, Bidayatul Qarnil Ashrin, pada permulaan ataupun pada awal-awal kurun yang ke-20, di mana ada fikrah yang bertujuan dari Syekh Muhammad Abduh ni bertujuan untuk apa? Untuk membasmi ataupun untuk menghapuskan jumud dalam berfikir ataupun kebekuan dalam pemikiran dan ketamadunan ini, dan cuba untuk ihya al-ummatil islamiyah lituwakibu mutaqallibati al-asri, menghidupkan ataupun membangkitkan umat Islam ni seiring dengan tuntutan semasa. Itu antara kedudukan yang dapat kita lihat dalam dunia Arab dan dunia Islam. Ni kita nak pergi kepada peribadi dia. Sebab apa? Dalam soalan kalau kita perhatikan sehari dua apa pula tahun ni baru, tahun 2020 baru ni je baru kita terima sukatan ni. Cuma kalau kita perhatikan, tokoh ni dia ambil tak banyak. Paling banyak pun Syekh Muhammad Abduh hanya 6 markah sahaja. Dia cakap tentang poin-poin yang agak kecil. 2 orang anak murid beliau siapa. Tak mustahil one day dia tanya pula, sebutkan 2 orang untuk guru Syekh Muhammad Abduh. Uzkur itnain au had itnain min syuyukh al-Syekh Muhammad Abduh. Tak mustahil. So kita kena lihat dia punya biodata ringkas ini, ataupun kita panggil nubzatan an hayati al-Syekh Muhammad Abduh. Poin pertama dalam siri biodata dia ialah kita nak lihat mauliduhu, aina wulida hadha al-Syekh wa mata wulida hadha al-Syekh wa min aina kan asluhu, dari mana asal usul keturunan dia, ayah dia bangsa apa, mak dia bangsa apa, apakah dia benar-benar dari orang Mesir ataupun di sebaliknya. Di situ kita nak lihat. Kalau kita lihat kelahirannya, nama dia ialah Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Itu nama penuh dia. Nama penuh dia kalau nak kenal, sebagai nak menerima keberkatan dari ilmu yang dipelajari, kita kena tahu jugalah syekh-syekh ini, Muhammad bin Abduh bin Hasan Khairullah. Beliau dilahirkan mata wa aina wulida, wulida sana 1849 miladi di kampung fi qaryati Mahallatun Nasri. Kalau yang dulu, yang dalam nota yang lama, buku lama dulu memang tak ada, dia tak perinci macam ni. Untuk sukatan baru ni dia lebih perinci. Kalau dulu dia kata lahir hanya di Muhafazah Buhairah. Itu saja. Dalam Republik Arab Mesir di Muhafazah Al-Buhairah, tu saja je. Apa kita ingat lahir di Kelantan, tak tahu mana Kota Baru ke Pasir Mas ke apa, tak dinyatakan. Tapi kali ini dia nyatakan. Beliau dilahirkan pada 1849 di kampung Mahallah Nasri,
Saya pun tak pernah sampai kampung ni. Mungkin cantik kot. Bimarkazi Shabrakhe, di dia maksudnya dia ada markaz, ada balad, ada muhafazah, dan ada Madinah, dan ada asimah untuk muhafazah. So markaz ataupun pusat yang bernama Shabrakhe, dan dalam muhafazah Al-Buhairah. Ini perincinya. Itu kelahiran dia di situ dan tahunnya. Dan kalau orang tanya asluhu ataupun sulalatuhu taba'an, ataupun kita kata keturunan ataupun asusu galuh keturunan beliau, lagi sebelah ayah dia berbangsa, bapa dia seorang yang berbangsa Turkumani. Turkumani ni kalau kita siasat bangsa yang wujud di Asia Tengah zaman dahulu kala ya. Kalau lah ni tu negara-negara tu dah jadi negara-negara yang tidak lagi satu, tapi banyak dah. Kalau tuan-tuan lihat di Asia Tengah ada yang nama Uzbekistan, ada Tajikistan, ada Turkmenistan. Dan di tempat-tempat itulah sebenarnya asal orang-orang berbangsa Turki ini. Salah satu cabang Turkinya nama Turkumani. Mungkinlah ayah dia ni asal orang yang lahirnya di Turkmenistan, mana tahu tak. Dan ibunya berbangsa Mesir, tapi tantami ila qabilati Bani Adi al-Arabiyah. Tapi berketurunan dari kabilah Bani Adi, iaitu kabilah yang pernah wujud di semenanjung tanah Arab semenjak zaman-zaman jahiliyah dahulu lagi. Kemudian pengajian dia. Okey, noktah selanjutnya ialah tentang pengajian dia. Itu kelahiran. Kemudian kalau kita tak saya panggil pengajian dia pun, dirasah pun kita boleh panggil ta'limuhu macam dalam nota kita ni. Dan kadang-kadang boleh kita panggil nasya'atuhu al-ilmiyah. Maknanya perkembangan ilmiah dalam kehidupan Syekh Muhammad Abduh ini. Dia mengaji mula-mula mana, lepas tu taba'an aina darasa hadha Syekh fi bidayatil amri, dan dah jadi adat orang kampung Mesir sampai dari dulu sampai lah kalau kita lihat, iaitulah iltihaq bi kutab al-qaryah dan sebagainya. Tapi di sini kita ringkas bicara, tak sebutlah hak mengaji Quran tu di kutab qaryah, cuma dia hafizal Quran fil 10 min umrihi. Beliau mula menghafal Quran ketika berusia 10 tahun. Tu perkembangan pertama. Kemudian sebelum dia pergi ke Azhar ni, dia hafal Quran dan ta'allama mutun at-tauhid wa qawa'id al-arabiyyah. Beliau pernah mempelajari dari paman-paman dia, dari tok-tok guru yang ada di kampungnya pada waktu itu, matan-matan ilmu tauhid dan beberapa qawaid Arabiyah. Dan ta'lim yang kita ada dalam mata kita ni, kita terus kepada Al-Azhar ya. Okey, beliau mula menyambung pelajaran di Jami' Al-Azhar. Ngaji dalam sejik lagi masa tu ni. Okey, pada tahun 1866. Okey, agak-agak usia dia berapa waktu tu, cuba kira lah. Wa hasala ala syahadah al-alamiyah, dan seterusnya beliau mencapai tahap sijil tertinggi lah ni, syahadah alamiyah ni. Kalau Jamila ni enggak doktorah lah, PhD. Tapi orang tak panggil Dr. Muhammad Abduh, kerana gelaran Syekh lebih aula bagi dia. Walaupun dia ada PhD, orang tak panggil Dr. Muhammad Abduh. Okey, wa hasala ala syahadah al-alamiyah pada tahun 1877. Sekejap dia belajar, dalam 10-11 tahun akhir dia menamatkan pengajian ke peringkat alamiyah, ataupun sekarang dipanggil doktor falsafah ataupun PhD. Okey, sijil tertinggi dah tu. Lah ni nak boleh ke PhD tu lihat dululah kalau Azhar kan, sebagaimana yang telah diketahui. Amaluhu. Okey, seterusnya kita nantaqi
ننتقل إلى النقطة التالية من حياة الشيخ محمد عبده. طبعا نتحدث عن عمله, tentang bidang kerja yang beliau pernah ceburi sepanjang hayat dia. Pada peringkat awal, setelah tamat belajar di Al-Azhar dan mencapai syahadah alamiah tahun 1877, amila mudarrisan litarikh fi madrasah Darul Ulum. Dia bertugas sebagai tenaga pengajar, mengajar subjek ataupun mata kuliah sejarah. Mata kuliah, cakap Indonesia sikit. Amila mudarrisa, amila fi madrasatit tarikh. Amal tu kita nak tu kalau boleh tambah sikit, amila fi madrasati at-tarikh. Dia bekerja ataupun al-amalu fi madrasati at-tarikh li ataupun amilu mudarris lit-tarikh fi madrasah Darul Ulum tahun 8. Amila mudarrisan lit-tarikh. Dia bekerja sebagai seorang guru yang mengajar sejarah di sekolah Darul Ulum. Sekolah Darul Ulum ni dah ditukar jadi macam yang saya katakan hari itulah, telah bertukar menjadi salah sebuah fakulti yang ada di bawah bumbung Jamiah Al-Qahirah ataupun Cairo University sekarang ini. Bukan lagi hanya sebuah sekolah, tapi dah jadi fakulti di bawah universiti. Dan rata-rata kalau orang dari Malaysia ataupun dari Indonesia banyak yang mengaji ataupun belajar di situ. Kalau nak mengaji tak sih mengaji Al-Azhar lah, nak mengaji U Cairo lah, nak semua nampak standard konon-kononnya. Maka dia masuk ke Darul Ulum. Banyak zaman saya pun ada pelajar Malaysia yang buat PhD di itu, PhD ke MA saya tak ingat. Rasa-rasa ada PhD dan ada MA yang buat di Jamiah Qahirah dan Fakulti Darul Ulum. Dalam sepanjang tahun 1879 beliau mula bekerja di situ. Tu antara kerja yang beliau pernah lakukan sepanjang selepas tamat pengajian. Dia jadi guru di situ selama beberapa tahun. Tu dia. Okey, seterusnya kita tak lupa juga di sini nak tampilkan beberapa orang guru, maha guru. Sepatutnya tadilah kita letak ni. Tapi tak apalah, yang penting maklumat ni kekal di minda masing-masing. Di mana pun kita letak, sepatutnya kita letak dia dulu. Kita nak kenal syekh dia dulu, tu guru dia siapa. Kita kata dia mengaji di Al-Azhar, siapakah maha guru yang pernah mengajar dan banyak memberi kesan dalam kehidupan ilmiah Syekh Muhammad Abduh. Antara tok guru, maha guru yang pernah mengajar Syekh Muhammad Abduh antara lain ialah kita ada tadi, kita sebut dah seorang dah, nama dia siapa, masih ingat tak tadi yang mula-mula, iaitulah siapa? Syed Jamaluddin Afghani. Itu yang paling penting dan paling banyak mempengaruhi jiwa dan mewarnai seluruh kehidupan Syekh Muhammad Abduh selepas itu. Cuma ada dua orang lagi guru yang pakar yang pernah Syekh Muhammad Abduh ini guru pada mereka ialah Syekh Hasan Tawil dan seorang lagi Darwish Sufi. Kalau tak salah Darwish Sufi ni terlibat sebagai kita katakan waris lah, waris pada Syekh Muhammad Abduh juga. Dan dialah yang paling banyak merangsang Syekh Muhammad Abduh untuk belajar di Al-Azhar. Kerana Syekh Muhammad Abduh pada mulanya teragak-agak nak masuk kata Al-Azhar. Duduk di negeri dia dulu tak seronok. Bila berguru dengan Syekh Darwish Sufi, dia pun mula bersemangat nak belajar di Al-Azhar. Jadi tiga orang, Jamaluddin Afghani, Syekh Hasan Tawil dan Darwish Sufi. Mungkinlah ada soalan kau ni, had itnain min asatidati atau min syuyukhi, boleh belakang. Dia nak tanya ikut dia lah, nak tanya lagu mana. Sama ada asatidatihi ke ataupun min syuyukhi Syekh Muhammad Abduh.
Okey, satu Hasan Tawil dari Sufi dah. Tapi kalau dia tanya uzkur أحد شيوخ الشيخ الذي أثر كثيرا في حياة الشيخ محمد عبده, antaranya ialah Syed Jamaluddin Al-Afghani. Itu lain, berbeza tu. Okey. Mungkin dia minta 2 orang. Kalau tahun 2020 baru ni dia minta hanya 2 orang murid. Murid dia kita akan lihat juga ni. Jangan kata tak boleh tanya pula. Bila dah tanya dah, ni dia boleh tanya di mana-mana. Sebab skop persoalan untuk kali ni agak luas berbanding dengan hak sukatan lama dulu. Jadi dia nak suruh mengaji berpanda lah ni. Nak suruh mengaji berpanda bagi tarikh adab Arabi ni. Mengaji sepandai-pandainya. Jadi bila banyak mengaji panda, kalau dah pandai, tak masalah lah. Mari soalan macam mana pun boleh jawab. Okey, baiklah. Kita teruskan perjalanan bersama Syekh ini. Okey, setelah meletusnya apa yang dipanggil As-Saurah Al-Arabiyah. Ada orang tu baca Saurah Arabiyah. Bila sebut Saurah Arabiyah, maknanya saurah yang berlaku pada satu tempoh waktu je. Tapi bila Saurah Al-Arabiyah, maknanya sebuah revolusi yang diasas dan dipimpin oleh seorang tokoh yang pernah belajar di Al-Azhar, anak murid Azhar juga. Nama dia Urabi, Ahmad Urabi. Maka saurah ataupun revolusi yang dicetus oleh individu ini dinamakan As-Saurah Al-Urabiyah. Itu nisbah kepada orang yang nama Urabi, Ahmad Urabi tadi. Okey, di situ kita ada, kita beri satu soalan besar. Bayyin daur Syekh Muhammad Abduh fi Saurah Al-Arabiyah. Dia boleh kecilkan unit tu lagi. Uzkur daur Syekh Muhammad Abduh fi Saurah Al-Arabiyah atau ay kaif yani. Macam mana cara sekalipun ditanya, itulah boleh. Antaranya dia sememangnya walaupun pada mula kalau kita baca sejarah dia masih teragak-agak nak sertai ataupun nak menyertai revolusi di bawah pimpinan Urabi, Ahmad Urabi ni. Tapi last minute dia pun sanggup nak menyertai. Turut menjadi khatib pula kepada ataupun dalam itu revolusi. Kalau kita lihat nota kita, dia kata ishtaraka fi saurati Ahmad Urabi ضد الإنجليز tahun 1882. Beliau turut serta dalam revolusi Ahmad Urabi menentang Inggeris pada tahun 1882. So, kemudian ni saya sebut tadi ni. Mari dah saya sebut tadi, iaitulah mauqifuhu, sikap ataupun pendirian Syekh pada mulanya. Fil bidayah, pada mulanya mutasyakkik, ragu-ragu, li'annahu kana sahiba tawajjuhin islahi. Kerana apa? Kerana dia fikir dia ni seorang reformer. Bila seorang reformer tak boleh nak berontak kosir, bertujuan untuk memulihkan masyarakat yang dah mula rosak dengan kehadiran penjajah demi penjajah masa tu. Tapi dia fikir tak kena, terpaksa sertai jugalah. يرفض التصدم إلا أنه شارك فيها في نهاية الأمر. Cuma pada akhirnya dia turut serta juga. Mikir tak kena, maka menyertailah dia dalam itu revolusi. Dan bila revolusi itu gagal, revolusi tadi fashala ataupun dia panggil, kalau orang nota lama disebut akhfaqa, maknanya gagal. Bila revolusi tersebut menemui kegagalan, segala usaha menemui jalan buntu, Inggeris masih berkuasa di negara masa, beliau turut sama di buang negara. Kita kata buang negeri lah dia mana ni. Kalau dia bagi itu buang daerah. Ni bukan buang daerah, ni buang negara lah ni. Buang daerah. Kalau buang daerah tu dekat-dekat ya. Duduk Kota Baru kena duduk Pasir Mas, tak boleh dia klik Kota Baru. Tu biasalah kalau tempat kita dengar zaman-zaman dulu ada kalau orang jahat duduk kena buat daerah. Tapi
Di sini kerana Mesir ditakbir oleh penjajah Inggeris pada waktu itu, dan Syekh Muhammad Abduh ni didapati menentang penjajah dan pro kepada Khedivi pada masa itu. Kalau tak salah saya, Khedivi Abbas Hilmi ke siapa, maka dia dihukum nafyu ila Beirut, dibuang negara ke mana? Ke Beirut. Ni dalam tempoh dia dibuang negeri ke Beirut, oleh kerana dia ni seorang alim, seorang yang banyak ilmu, seorang yang dah ada PhD, di mana duduk pun orang yang berilmu ni akan dihargai. So masa dia dibuang negeri ke Beirut, apakah usaha-usaha dan tindakan dia? Mahiyal a'mal allati qama biha 'inda nafihi ila Beirut. Apakah bidang kerja yang dia telah ceburi sewaktu dia dibuang negeri ke Beirut? Beirut, Lubnan, ya. Okey. Ni kegagalan, ya. Ba'da fashli thawrati hukima alaihi bis-sijn. Pada mulanya sebelum dia dibuang negeri ke Beirut, dia dihukum penjara, masuk jail dulu sebentar. Selepas gagalnya revolusi Arabi tadi, para pemimpin dan para penglima, para khatib dan juga para pendakwah dalam grup itu telah dihukum penjara untuk satu waktu. Kemudian Syekh Muhammad Abduh ni thumma nufiya ila Beirut limuddat 3 sanawat. Beliau dibuang negara ke Beirut selama 3 tahun. Dan selepas itu, selepas 3 tahun dia duduk di Beirut, kita tak lihat lagi apakah kerja dia masa di Beirut. Fi sanah 1884 safara bida'watin min ustadzihi Jamaluddin Al-Afghani ila Paris. Okey. Dia pun dijemput oleh cikgu dia dengan yang bernama Jamaluddin Al-Afghani itu pergi ke Paris. Apa yang dia buat di Paris? Kita sebut kot Perancis, Paris. Seksa lidah. Wa assasa biha sahifata al-Urwatul Wusqa. Tu dia. Ketika dia bersama cikgu dia berdatang ke Paris, oleh kerana Jamaluddin Al-Afghani ni dia suka merantau, dia pergi situ sekejap, dia duduk masih lama, lepas tu dia pergi ke Paris, pergi ke Eropah, rantau Eropah. Dia tahu Syekh Muhammad Abduh dia ni kena buang negeri ke Beirut, dia pun jemput kawan tu pergi ke Paris. Masa di Paris, beliau bersama Syekh Muhammad Abduh, Syekh Muhammad Abduh bersama cikgu dia ni mengasaskan Sahifata Al-Urwatul Wusqa. Akhbar ke majalah? Saya rasa majalah. Ataupun dia jenis majalah akhbar macam itulah. Kita pun tak terima satu naskah habuk pun. Masa duduk Mesir pun tak pernah tengok benda ni. Padahal benda tu walaupun dihentikan penerbitan, biasanya ada jual di Mesir. Tapi saya sendiri tak jumpa. Itu kelemahan saya lah. Hingga saya cari majalah Apollo terbit terbatas dulu pun tak jumpa-jumpa sampai hari ni. Mujur muat turun, tengok juga kulit, hilang rindu. Sebab dia sebut nama saja, kadang-kadang kita hati jadi rindu nak tengok. Macam itulah Urwatul Wusqa pun kita tak pernah jumpa pun. Benda ni pernah sampai pun ke Malaysia, tapi tu pun kita tak pernah jumpa. Dan beliau bersama cikgu dia mengasaskan surat khabar Al-Urwatul Wusqa. Dan menjelang tahun 1885, beliau meradara Paris ila Beirut. Beliau meninggalkan kota Paris dan kembali ke Beirut semula, haitsu assasa jam'iyyata Al-Urwatul Wusqa. Di kota Beirut itu beliau sekali lagi mengasaskan satu jam'iyyah, satu persatuan lah. Kita kata persatuan yang bernama Al-Urwatul Wusqa juga. Dia tubuh situ. Dia. Tu kerja dia selepas gagalnya, selepas dia dibuang negeri ke Beirut. Kemudian yang kita dapat lihat lagi di sini ialah okey, habis cerita di situ. Dia kembali ke Beirut. Okey, di Beirut dia buat gapo lagi? Pada tahun 1886, dia tak duduk saja dak. Tidak kata buang negeri kan, duduk relax makan angin dak. Tapi Syekh Muhammad Abduh ni dia kerja. Pada tahun 1886, ishtaghala bit tadris, dia bekerja sebagai tenaga pengajar di sekolah Sultaniyah.
Dalam lama dulu pun ada ni. Jadi cikgu. Mudarris fi. Kalau orang tanya, apakah kerja yang dilakukan oleh Syekh Muhammad Abduh? Ma hiya al-a'mal allati qama biha Syekh Muhammad Abduh 'inda nafyihi ila Beirut? Antara lain ta'sis Sahifah Urwatul Wusqa di Paris. Kemudian asasa Jam'iyah Urwatul Wusqa fi Beirut. Seterusnya ishtaghala bitadris fi madrasah as-sultaniyah, ataupun mudarris fi madrasah as-sultaniyah fi Beirut. Dia mengajar ataupun jadi tenaga pengajar di sekolah sultaniyah di Beirut. Sekolah sultaniyah ni nama sekolah ya. Dan fi sana 1889 عاد محمد عبده إلى مصر بعفو من الخديوي. Menjelang tahun 18, pada tahun 1889, Syekh Muhammad Abduh balik ataupun pulang ke Mesir, kembali ke negara Mesir. Itu pun melalui afwin minal khadiwi, kemaafan ataupun ampun perkenan. Kalau kita cakap bahasa kita di Malaysia ni, ampun perkenan. Dengan ampun perkenan daripada Yang Mulia Tuan Khediwi pada masa tu, Khediwi Taufik yang mentadbir Mesir. Kalau tak salah dia keluar dulu zaman Abbas Hilmi. Balik-balik mari Khediwi Taufik yang jadi Khediwi pada waktu tu. Siap-siap pakai tebuh merah belakang ni. Dan satu lagi selain daripada keampunan daripada Khediwi Taufik, Sa'ad Zaghlul yang juga salah seorang murid dia menjadi orang tengah ataupun menjadi wasatah. Maknanya campur tangan daripada murid dia Sa'ad Zaghlul. Satu lagi Ilhah Nazli Fadil, dan tekanan daripada Nazli Fadil. Nazli Fadil ni orang istana ni, ala Lord Cromer. Tekanan mereka bertiga ni kepada tekanan Nazli Fadil ni menekan Lord Cromer suruh beri keampunan kepada Syekh Muhammad Abduh ni. Maka dengan tindakan mereka bertiga ini, Khediwi Taufik dah ampunkan anak murid dia Syekh Sa'ad Zaghlul. Kalau tak salah saya, Sa'ad Zaghlul ni pernah pegang jawatan Perdana Menteri negara Mesir pada satu tempoh. Tapi saya tak ingat bila. Bolehlah buat kajian tentang Sa'ad Zaghlul. Dengan parti pemerintahan dia masa tu, kalau tak salah saya, Cak Pohon Khmer, Parti Al-Wafdu, di bawah pimpinan Sa'ad Zaghlul. Dan Sa'ad Zaghlul ni juga adalah bekas murid Azhar. Macam akulah. Okey, salah seorang murid Syekh Muhammad Abduh menjadi orang tengah dalam memohon keampunan untuk ini Syekh Muhammad Abduh. Dan Nazli Fadil juga memberi tekanan kepada Lord Cromer. Dia mungkin dia ni pesuruhjaya tinggi British di Mesir pada waktu itulah. Kaya'fu anhu, agar memberi kemaafan kepada Syekh Muhammad Abduh, mengampunkan Syekh Muhammad Abduh. Fashtarata alaihi Cromer, dan Cromer orang putih tadi pun memberi syarat supaya Syekh Muhammad Abduh ni boleh nak balik duk Mesir dengan syarat jangan campuri politik. Alla ya'mala bis-siyasati faqabila. Lalu Syekh Muhammad Abduh pun terima dan boleh balik ke Mesir. Itulah sejarah dia, pembuangan negeri dia nya. Okey, berikut kita lihat ialah apakah dia tugas-tugas dan bidang kerja yang pernah diceburi oleh Syekh Muhammad Abduh, baik sebelum ataupun selepas beliau dibuang negeri ke Beirut. Kalau kita kata sebelum tadi, dia pernah jadi guru di Madrasah Darul Ulum, dan di Beirut beliau pernah menjadi ustaz ataupun mudarris di Madrasah Sultaniyah, dan sempat buat beberapa kerja lain termasuk menubuhkan Jam'iyah Al-Urwatul Wusqa di kota Beirut, dan kembali semula ke Mesir. Apa bidang kerja dia? Okey, kita lihat bidang kerja dia. Ahammu amal ma hiya au uzkur ithnain au thalath au arba'ah min wazaifi al-Syekh Muhammad Abduh ba'da audatihi minan nafyi. Selepas beliau kembali daripada ni, kalau dia nak tanya, dia boleh tanya macam-macam ragam. Kadang-kadang dia tanya dalam bentuk macam ni, uzkur itnain min
a'mal Syekh Muhammad Abduh. Itu bebas. Tapi kalau dia kata uzkur itnain min Syekh Muhammad Abduh ba'da audatihi minan nafyi. Selepas dia klik ataupun kembali balik daripada tempat dia dibuang negara tu. Maka di sini kita nyatakan kalau dalam nota kita ini kita lihat kesemuanya dirangkumi belaka ya. Kesemuanya dirangkumi ya. Jawatan-jawatan dia masa dia dalam pembuangan dulu pun termasuk di sini juga. Cuma hak dia sebelum meletusnya Saurah Arabiyah tu tak dinyatakan. Kita dah katakan tadi amila mudarrisan fi madrasah Darul Ulum satunya. Tu kalau dia tanya secara umum, tapi kalau dia tanya hak sebelum, hak ketika, hak selepas, boleh jadi macam tu. Wazaifihi wa a'malihi qabla as-Saurah al-Arabiyah. Maka dia jadi cikgu di Darul Ulum. Dan ketika dia andana fihi ila Beirut, dia jadi mudarris fi madrasah sultaniyah. Dan yang ketiganya ialah ba'da audatihi ila Misra min nafihi, selepas dia kembali daripada dia dibuang negara ke Beirut. Di sini dia kata, okey, kalau dia kata dalam nota kita ishtaghala bit tadris hatta tamma ikhtiyaruhu li mansab al mufti. Dia kalau kita nak campur aduk dengan tadi pun boleh, tapi setelah dia kembali semula ke Mesir, dia ishtaghala bit tadris, dia terus bekerja sebagai tenaga pengajar, dia boleh mengajar hatta tamma ikhtiyaruhu li mansab al mufti, hingga beliau dipilih untuk jawatan mufti. Inilah mufti negara Mesir yang pertama yang resminya, iaitulah pada tahun 1899. Ni jadi orang mula-mula menepati jawatan mufti negara untuk negara Mesir seluruhnya ialah Syekh Muhammad Abduh, iaitulah pada tahun 1899. Kemudian beliau turut terlibat asbaha udwan fi Majlis al-Awqaf al-A'la. Beliau pernah menjadi anggota dalam Majlis Wakaf tertinggi, Majlis tertinggi Wakaf. Ia di Mesir ada Kementerian Wakaf. Lah ni di bawah Kementerian Wakaf. Uyina udwan fi Majlis Syura lil-Qawanin. Majlis Syura lil-Qawanin, baiki sikit tu, ada kesilapan. Majlis Syura lil-Qawanin, kalau boleh bubuh alif lam atas Syura lil-Qawanin. Tu saya rasa sedap. Beliau dilantik sebagai anggota dalam Majlis Syura Undang-Undang pada tahun 1890. Dan asasa Jama'iyat Ahya al-Ulum al-Arabiyah. Beliau mengasaskan persatuan ataupun pertubuhan menghidupkan ilmu-ilmu Arab, bertujuan untuk apa? Linashril makhtutat, untuk menerbitkan buku-buku manuskrip. Maknanya buku-buku Arab yang masih manuskrip nak diterbitkan, iaitu bermula pada tahun 1900. Okey, zara al-'adidu min ad-du'al zara al-'adida min ad-du'al al-Europiyyah wal-Arabiyyah. Dalam hidup beliau, ni lawatan lah ni. Lawatan sambil belajar ke, sambil berjalan-jalan makan angin ke, tapi Syekh Muhammad Abduh dia tidak duduk saja, dia melawat ke mana pun dia buat islahat dia dakwah ke jalan Allah. Itulah. Okey, zara al-'adida min ad-du'al. Beliau pernah main ziarah beberapa buah negara, sama ada di Eropah dan negara Arabnya sendiri. Okey, akhir sekali dia kata di sini syaghala Syekh Muhammad Abduh mansab al-Mufti. Mufti ad-Diyar al-Masriyah, ataupun kita panggil Mufti negara Mesir, ataupun mengisi kekosongan jawatan Mufti aqibah suduri qarar. Ni seiring dengan terbitnya ketetapan ataupun undang-undang daripada Khediwi Abbas Hilmi bifaslil ifta' an masyiqati al-Azhar. Ketetapan yang dibuat oleh Khediwi Abbas Hilmi untuk memisahkan hal ehwal fatwa ni daripada Majlis Syekh Azhar. Maknanya dia nak pisahkan majlis fatwa ni duk suku daripada Al-Azhar. Maka dari sini
kena lahirkan satu jawatan bernama Mufti Diyar. Ni kita kata fakana awwala mufti lid-diyaril masriyah. Dia ni orang yang pertama jadi tok petinya. Kalau orang kata mufti pertama negara Mesir setelah majlis fatwa itu dipisahkan daripada Al-Azhar ataupun daripada pentadbiran Al-Azhar, maka Syekh Muhammad Abduh lah orang pertama mengisi jawatan itu. Ni adalah atas arahan dan ketetapan daripada Khediwi Abbas Helmi. Okey, dia tak nyatakan di sini tahun berapa, tak penting lah. Cuma kalau kita kata antara jawatan-jawatan secara ringkas boleh kita katakan sekali lagi, ishtaghala bitadris fi madrasah sultaniyah ni ketika di Beirut. Kemudian ishtaghala fit tadris ba'da 'audatihi min an-nafy, ikhtiyaruhu li mansab mufti, 'udwan fi majlis awqaf a'la, 'udwan fi majlis shura al-qawanin, dan muassis Jamiah Ihya al-Ulum. Okey, habis cerita dan kita lihat pula tajdiduhu al-fiqhi wa islahatihi. Banyak islahat dia kalau kita perhatikan, bukan saja dalam bidang fiqh dan tauhid. Tajdid yang dibawa oleh Syekh Muhammad Abduh ni juga dalam bidang kemasyarakatan seluruhnya, kerana dia dianggap sebagai reformer masyarakat yang tersohor di zamannya, hingga menimbulkan beberapa reaksi yang tak menyenangkan dari kalangan golongan-golongan tua. Dia ada golongan tua, golongan muda. Memang bukan zaman kita ni, zaman dulu-dulu pun memang dah ada benda ni. Khususnya Syekh Muhammad Abduh ni memang antara beberapa syuyukh tua yang top di Al-Azhar memang sangat tak berkenan. Dia kata kaum muda bawa fikrah barat dan sebagainya, ikut telunjuk barat, ikut telunjuk Khediwi dan sebagainya lah, macam-macam lah. Orang kalau tak kena bakit wakar habis. Okey, tajdid al-fiqhi wa islahatihi. Kita lihat dulu apakah pembaharuan dan reformasi yang dibuat oleh Syekh Muhammad Abduh ni dalam lapangan fiqh dan juga lapangan pemulihan reformasi beliau. Dia dianggap yu'addu min abrazil mujaddidin fil fiqh al-islami. So, dia dianggap abrazi al-mujaddidin, salah seorang yang tokoh yang paling ketara dalam lapangan pembaharuan dalam bidang fiqh Islam di zaman moden, dan ahadu du'a al-islah wa a'lamin nahdah al-arabiyyah. Dua. Satu, abrazil mujaddidin fil fiqh islami. Kemudian ahadu du'a al-islah wal i'lam min nahdah arabiyyah. Tu boleh pecah dua tu situ tu. Ahadu du'a al-islah satu, dan a'lam min nahdah al-arabiyyah, salah seorang tokoh dalam kebangkitan moden ataupun perkembangan tamadun moden, Islam moden. Bukan nak moden ke Islam tu tak perlu dipermodenkan dah, cumanya gerak kerja tu dipermodenkan ikut kesesuaian masa, kerana Islam salih li kulli zaman wa makan. Kita tak boleh terlalu tosok juga. Okey, dan ashama bi ilmihi wa wa'yihi wa ijtihadihi fi tahrir al-aql al-arabi. Jadi yang penting di sininya ialah tahrir al-aql al-arabi min al-jumud. Peranan Syekh Muhammad Abduh satu laginya tajdid dia ialah tahrirul aql al-arabi min al-jumud. Membebaskan ataupun memerdekakan akal pemikiran bangsa Arab ni daripada beku dalam pemikiran, kerana dah berapa kurun dah duduk di bawah pentadbiran yang membekukan kepala otak. So datang tokoh yang bernama Muhammad Abduh ni cuba memperbaharui semula, cuba buat islah. Pada mulanya memang banyak penantangan lah pasal benda baru ni. Okey, macam kita nak buat benda baru di Kota Baru lah. Duduk Kota Baru dah nak buat benda baru, kena kecam kat orang dulu. Ni fikrah baru ni tak boleh pakai. Okey, ni kaum muda ni, ini Wahabi, ini Wahaba dan sebagainya lah. Sorry, tambah tak sengaja. Okey, dan satu lagi ialah syaraka. Beliau turut sama menyertai dalam proses iqaz wa'yil ummah. Iqaz ni asalnya bangun tidur, maknanya menggera ataupun memberi kesedaran kepada umat
ke arah pembebasan. Wa ba'thil wataniyah, dan mencetuskan cinta negara ataupun nilai ataupun rasa patriotik dalam diri setiap negarawan. Kemudian ihya'ul ijtihad al-fiqhi, menghidupkan semula ijtihad, buka pintu. Kalau lama ni orang dah tutup dah pintu ijtihad, tak boleh nak buat ijtihad dah. Tapi Syekh Muhammad Abduh menghidupkan semula usaha ke arah ijtihad dalam fiqh, ijtihad nak buat hukum lah ni. Ni pula limuwakabati, seiring, supaya berjalan seiring dengan tatawurat as-sari'ah, perkembangan yang begitu pesat fil ilmi, dalam bidang ilmu. Dan satu lagi, musayaratu harakatil mujtama' fil nawahi siyasiyah wal iqtisadiyah wal thaqafiyah. Maknanya supaya masyarakat ni peka dan seiring berjalan, bergerak seiring dengan masyarakat bergerak seiring dengan dalam berbagai lapangan, iaitulah perkembangan politik, ekonomi dan juga kebudayaan. Tidak ada beku totok mikir bawah pun macam kita tak, tapi kena berkembang. Okey, itu islah dia dalam bidang fiqh. Dan islah-islah yang lainnya dapat kita lihat islahatuhu fi wa juhuduhu, tadi kita dah kata dah dalam bidang fiqh. Ringkas boleh kita kata iqaz wa'il ummah nahwu taharrur, ba'thul wataniyah, ihya'ul ijtihad al-ilmi, islah da'wah ila nashri ta'lim as-sahih. Boleh kita tambah istikhdam as-sahafah fi muharabatil fasad. Kalau kita tambah lagi tu yang dalam secara umumnya. Kalau tadi hak berkaitan fiqh, hak ni hak umum pula. Okey, antara islahat hak umumnya islahatuhu wa fadluhu. Dia kembar selalu dah. Dia sebut islahat adalah fadluhu. Islahat ini reformasi dia, dan fadluhu pula jasa-jasa dia fin nahdah al-adabiyah, hasil buah tangan dia dalam bidang kebangkitan sastra moden, khususnya dalam gaya bahasa penulisan. Apa usaha yang beliau telah lakukan. Nah, antaranya ialah da'wah ila nashri ta'lim as-sahih. Dia menggesa ataupun dia menyeru ke arah menyebarkan pendidikan ataupun pengajaran secara betul tepat di kalangan seluruh umat manusia, umat kita kata rakyat lah. Yang kedua, istikhdamus sahafah fi muharabatil fasad. Tu kalau boleh ceraikan tu, buat satu poin di bawah tu. Istikhdamus sahafah fi muharabatil fasad, satu. Dan tanbihul wa'yil qaumi, tu boleh jadi noktah suku tu. Kalau boleh letak di bawah tak apa. Okey, coten-coten sikit buku tu kalau boleh cetak nota ini, dan ataupun kalau dah ada buku baguslah tanda-tanda. Kalau boleh pecah tu. Sebab tanbihul wa'yil qaumi tu boleh pecah jadi satu unit yang lain tu. Dan seterusnya ialah jadi 4 dah lah ni. Yang keempatnya sepatutnya dia di sini 4 ni. التدرج في الحكم النيابي بالتوسع في سلطة مجالس المديريات. Ayatnya di sini yang pentingnya التدرج في الحكم النيابي. Beliau buat secara beransur-ansur dalam pemulihan dalam bidang pentadbiran kehakiman. Dengan cara mana? Cara tawassu' fi sultati majalisil mudiriyat, dengan memperluaskan bidang kuasa majlis-majlis daerah, majlis-majlis di kita kata wilayah-wilayah lah. Yang keseterusnya usaha Syekh Muhammad Abduh ialah munahadatul ihtilal al-ajnabi, bangkit menentang penjajahan barat. Tu yang kita hurai tu ialah bijami ashkalihi, dalam semua bentuk lah, fi kitabati, dalam penulisan dia. Jadi nak ambil semua pun boleh. Kalau kita kata hak asasnya at-tadarruj fil hukm niyabi dah cukup, munahadatul ihtilal al-ajnabi pun dah cukup dah. Tu bangkit menentang tu usaha dia lah tu. Dalam semua bentuk dalam penulisan dia. Semua bentuk penjajahan kita nak tentang. Dia slogankan dalam banyak tulisan dia lah. Khususnya dalam Urwatul Wusqa yang dia lahirkan di kota Paris bersama ustaz dia dulu. Kalau tak salah saya, majalah tu terbit beberapa lama juga. Okey, kemudian munahadatul ihtilal al-ajnabi, dia baca tu lah dah. Yang keseterusnya ialah hatu
alal islah al-ijtima'i, beliau menggalakkan ataupun merangsang ataupun menggesa ke arah pemulihan masyarakat ataupun reformasi. Dan ni kalau boleh cerai juga ni, tawsiqur rawabit, hasu alal islah al-ijtima'i. Dan satu lagi, tawsiqur rawabit baina syu'ub al-islamiyah, memperkukuhkan hubungan ataupun ikatan antara rakyat-rakyat ataupun bangsa-bangsa yang beragama Islam, maknanya umat Islam. Maknanya nak rapatkan, nak kemaskan, nak eratkan hubungan antara umat Islam. Itu usaha-usaha yang cuba diketengahkan oleh, dia cuba dilakukan oleh Syekh Muhammad Abduh. Dan dalam islah dia sangat berjaya lah. Dan kita nak lihat islah dia dalam bidang adab. Kalau tadi secara umum, secara masyarakat dan sebagainya, dalam fiqh pun ada islah dia. Bagaimana pula dalam bidang adab dan penulisan, bidang sastra dan juga bidang persuratan bahasa Arab ini macam mana. Okey, islahat dianya antara islahatuhu wa fadluhu ala an-nahdha al-adabiyah min nahti al-asalib al-kuttab. Antara lain reformasi dia dalam dan jasa-jasa Syekh Muhammad Abduh ni dalam bidang sastra moden, dari sudut mana? Dari sudut asalib al-kuttab, dan satu lagi dari sudut asalibihi huwa, dari segi gaya bahasa dia sendiri dan dari segi gaya bahasa penulis sezaman dengan dia. Apa yang cuba nak diperbaikikan oleh Syekh Muhammad Abduh antara lain dengan cara mana? Cara dia guna yuqaddimuhu minan namazij. Islah asalib al-kuttab, membaiki semula gaya bahasa penulis ini dengan cara bima yuqaddimuhu min namazij, dengan cara mempersembahkan ataupun mengemukakan contoh-contoh yang dia buat. Dia buat gaya bahasa dia kata contohnya macam ni. Yulfitu ilaihi nazar as-suhuf, dan dia cuba tarik perhatian para surat khabar ataupun akhbar-akhbar terbitan semasa min radha'ati uslubiha, tentang keburukan ataupun kejanggalan gaya bahasa yang ada dalam surat khabar masa tu. Dia cuba beri perhatian pada pihak akhbar dan cuba paksa tuan punya dan percetakan pada masa tu untuk ikut gaya bahasa dan memperbaiki gaya bahasa supaya kemas. Sebab gaya bahasa mungkinlah kerana negara baru tubuh dan baru masih dijajah, kadang-kadang banyak bercampur dengan unsur-unsur barat dan banyak uslub-uslub. Memang kita tahu banyak zaman sekarang lah ni pun, kalau kita di Mesir memang ada percampuran dan pertembungan antara lahjah Amiyah dengan bahasa Fushah. Kadang-kadang tu campur aduk. Ada majalah nanti kerabu Pempakhlala ni ada, saya duk tengok di Mesir. Antaranya kalau tuan-tuan berada di Mesir, cuba baca majalah Sabah Al-Khair ke, tu banyak. Kadang-kadang dia tulis dialog orang ke apa ke dalam lahjah Amiyah, campur dalam majalah benda-benda macam tu. Benda-benda macam ni lah nak cuba dipulihkan oleh Syekh Muhammad Abduh. Dia cuba menarik perhatian bidang akhbar ni terhadap keburukan gaya bahasa yang ditampilkan dalam akhbar terbitan mereka. Dan satu lagi, ilzam, memaksa, memastikan. Kena buat juga ke mana-mana pun. Memaksa ataupun memastikan tuan punya ataupun pihak yang menubuhkan akhbar tadi bi-ikhtiaril kutab, dengan memilih para penulis yang boleh man yarfa'u mustawal kitabah, yang boleh mengangkat martabat penulisan. Jangan cari orang koksi, cari orang yang bahasanya kemas, barulah boleh hasil penulisan yang bermutu. Kemudian qad ta'assara bihi al-'adid min ar-ruwat, ini ta'assur dia lah. Al-muta'assirun, kalau boleh buat tajuk kecil di sini, al-muta'assirun bi Syekh Muhammad Abduh, dia itulah orang-orang yang terpengaruh. Kalau kita kata bicara tentang tokoh, ada dia terpengaruh dengan siapa? Dia ni terpengaruh dengan fikrah
cikgu dia yang bernama Syed Jamaluddin Afghani. Dan dia pula beri pengaruh pada siapa dalam bidang penulisan dan juga bidang penerbitan dan juga bidang persuratan ini. Ni orang yang menerima pengaruh secara langsung dari Syekh Muhammad Abduh. Ta'assara bihil adidu minal ruwadin nahdah mislu Abdul Hamid bin Idris wa Rashid Ridha wa Abdul Rahman Al-Kawakibi. Ini juga termasuk dalam golongan murid-murid dia ni. Syekh Muhammad Abduh ada murid. Kalau tadi kita sebut cikgu dia, kalau dalam soalan 2020 baru ni tu had itnain min talamiz Syekh Muhammad Abduh, maka Rashid Ridha ni adalah seorang daripadanya. Dan orang yang banyak menerima pengaruh, telah banyak mempengaruhi sebilangan para perintis kebangkitan moden seperti Abdul Hamid Idris, Rashid Ridha dan Abdul Rahman Al-Kawakibi, seorang khatib dan seorang esayis yang terkenal pada waktu itulah. Okey, habis cerita dekat nabilah kita ni. Kita lihat pula apakah ma hiya ahammu muallafat allati tarakaha hadha al-syekh al-azim. Jadi saya tak cuba highlight, saya cuba royak gitu-gitu je tentang murid dia. Nanti kita ada, walaupun tak ada dalam nota ni, boleh ditambah lah. Tadi murid dia salah seorangnya Rashid Ridha, Abdul Rahman Kawakibi dan Abdul Hamid Badis. Dikira murid dia lah tu. Bin Idris pula, Badis. Badis. Nama orang yang rasa-rasanya kalau Arab tu yang dari keturunan dari sebelah Spanyol sana, nama Badis ni. Tak tahulah. Okey, tu murid dia. Kemudian muallafat dia. Uzkur. Kalau baru ni tak ada pun muallafat. Yang adanya itnain min islahat asalib kutab dan itnain min talamiz Syekh Muhammad Abduh. Mungkin dia boleh tanya tahun ni ke. Kalau dia nak tanyalah, tak tanya pun tak apa. Okey, uzkur itnain au had itnain au uktub itnain min muallafat al-Imam Syekh Muhammad Abduh. Tinggalan dalam bentuk penulisan dan buku-buku, kita ada berapa Syekh Muhammad Abduh ni? Satunya Risalatul Tauhid. Kalau tak salah saya ada satu. Saya cuba baca tapi tak ada habis semua. Cuba nak start baca dah satu bab, ada kerja lain buat. Lagu tu lah, pas tinggal terlupa. Lama-lama tengok buku tu naik habuk dah. Ambil baca pula tu berising 40 kali dulu. Okey. Risalatul Tauhid saya ada, saya kata nak pergi cari duduk mana. Kemudian Tahqiq wa Syarah. Dia beri edisi baru sebuah buku huraian yang bernama Al-Basair Al-Qasiriyah Lit-Tusi. Buku ni nama Basair Qasiriyah oleh Tusi. Tapi dia beri edisi baru. Dia tahqiq. Dia buat tahqiq. Biasa orang tahqiq buku orang ni. Tahqiqun wa syarah. Ni tahqiq dan syarah Dalail al-I'jaz. Dalail al-I'jaz ni kalau tak salah saya karya Abdul Qahir Jurjani, dan Asrar Balaghah juga karya Abdul Qahir Al-Jurjani. Tu nama dia ada dah. Panjang umur pun. Panjang umur pun nak benda tak ada dah. Panjang umur kau ni lah maklumat ni. Okey, dua karya ini adalah dalam bidang balaghah. Dan untuk pengetahuan juga kepada anak-anak yang nak masuk ke Al-Azhar, khususnya kuliah Lughah Arabiyah, dua buah buku ini sampai lah ni masih lagi jadi. Bukan rujukan tapi buku asas pengajian kami dalam bidang balaghah. Saya masih ingat ketika di tahun 4 nak buat ta'yin, kena perlah sela-sela buku Asrar Balaghah dengan Dalail al-I'jaz. Nak mengapa ingat juga maklumat tu. Siapa rela perlah buk. Rela tak jahit pas kelala ni, tu ada. Dua buah buku ni juga dia buat tahqiq. Dia beri edisi baru. Kalau tak salah, anak murid dia Muhammad Rashid Ridha tu ada sumbangan juga dalam bidang tahqiq ni. Dia terbitkan semula. Sebab saya ada beli buku Dalail al-I'jaz ni hak berjilid masa di Cairo dulu.
Kemudian Ar-Raddu ala Hanuto Al-Faransi. Ni jawapan rad dia tolak pendapat Hanuto Al-Faransi. Kemudian Al-Islam wal Nasraniyah. Karya dia yang lainnya berjudul Al-Islam wal Nasraniyah Bainal Almi wal Madaniyah. Raddu ala Ernst Renan. Ini nama orang Perancis juga. Taqrir Islah Al-Mahakim Syar'iyah. Dan akhir sekali syarah kepada Nahju Al-Balaghah oleh Imam Ali. Buku tu besar, dia syarah. Buku tu besar. Kata-kata Imam Ali katanya, tapi tu masih diragukan. Kata-kata siapa sebenarnya tak tahu. Tapi kata-kata yang banyak hikmat dan diberi edisi dan dihurai oleh Syekh Muhammad Abduh. Ada nama dia di buku tu. Kalau tuan-tuan pergi kedai, khususnya di Mesir, carilah buku Nahjul Balaghah. Ada nama Syekh Muhammad Abduh dan sumbangannya. Dan seterusnya, dia memang Khabar Al-Urwatul Wusqa yang diterbitkan selama beberapa masa bersama cikgu dia, Jamaluddin Al-Afghani itu sahabat tidaklah. Okey, di sini disenaraikan nama murid-murid beliau. Saya kata tadi, Muhammad Rashid Ridha, Hafiz Ibrahim, seorang penyair. Syekh Azhar Mustafa Maraghi juga pernah berguru dengan Muhammad Abduh. Syekh Maraghi ini memang seorang yang memang tosok dan sangat meminati Syekh Muhammad Abduh. Kita ada dalam nas bahagian usus Nun hafaz khutbah karya Syekh Muhammad Mustafa Al-Maraghi. Okey. Kemudian Syekh Azhar Mustafa Abdul Razik juga pernah jadi murid Syekh Muhammad Abduh. Syekh Al-Urubah Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid, ini sempat dengan saya. Dia meninggal dunia pun ketika saya berada di Mesir. Kemudian Sa'ad Zughlul, kemudian Qasim Amin. Mereka ni adalah tokoh-tokoh dalam bidang i'lam dan juga bidang media massa dan juga bidang sastra lah. Khususnya Muhammad Muhyiddin Arabi ni dalam bidang nahwu saraf. Kalau tak salah saya, dia banyak buat tahqiq buku-buku dalam bidang nahwu saraf, buku-buku turas. Tabeng nama dia situ, ditahqiq oleh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid. Orang ni sempat dengan saya pun. Cumanya saya tak ingat dia meninggal dunia tahun 80-an dah. Dan okey, akhir sekali kita tutup bicara kita pagi ni dengan kematian ataupun kewafatan Syekh Muhammad Abduh. Beliau meninggal dunia dan menghembuskan nafas terakhir di kota Iskandaria. Kalau tak salah, dia dekat-dekat habis umur tu dia letih dan ingin berehat seketika. Dia pun pergi duduk di Iskandaria ba'da mu'anatin min maradus saratan. Kerana dia dituduh pula. Dia telah detect dengan penyakit, telah dikesan ada penyakit saratan. Akibat penyakit saratan selama beberapa lama. Kemudian ketika berusia 57 tahun, beliau meninggal dunia pada 1905 dan dikebumikan, dibawa pulang jenazahnya ke Kairo. Okey, itulah saya buat sedikit mengenai Syekh Muhammad Abduh. Dan kita lampirkan di bawah ni beberapa soalan tadrib. Bolehlah cuba jawab. Okey. Contohnya asal dari awal tadi, Zaharat Al-Funun Al-Nasriyah Al-Hadithah Al-Maqalah Wal-Qisal Masriyah Samatul Izhar Harakat Terjemah Fil Asr Hadith. Betul ke tidak maklumat ni dengan apa yang telah kita pelajari pada peringkat awal dulu? Jawab kalau Zaharat Al-Funun Al-Nasriyah Al-Hadithah, sama ada maqalah, qisah, masrayah adalah samarah, adalah hasil daripada izdihar, kecemerlangan dalam bidang gerakan terjemahan di zaman moden. Betul ke tak? Betul lah tu tak? Ihtamma Muhammad Ali bidirasatil adab wal funun. Okey, Muhammad Ali Bashar dulu ni. Adakah beliau ni ihtamma? Dia kata maklumat ni betul ke salah ni? Dia kata Muhammad Ali Bashar ni memang mengambil berat dalam soal pengajian sastra dan seni. Summa ja'a ba'da zalika, kemudian dia datang selepas itu untuk mengambil berat dalam pendidikan ketenteraan. Yalah kalau maklumat ni kata apa bercanggah, tak betul kan? Begitulah seterusnya. Ittasa'a nisaqut ta'lim fi ahdi Khediwi Abbas Halmi awal. Yalah kalau bidang ataupun ruang lingkup pendidikan di zaman Abbas Halmi awal mula meluas dan berkembang. Kenal kan tak? Kita dah tahu dah, Khediwi Abbas Helmi itu seorang Khediwi yang hanya tahu memerintah saja, tapi tak berminat untuk bidang-bidang ilmiah di Mesir.
Maka kalau kita jawab ya ni, maka bercanggah. Tak betul juga. Okey, seterusnya banyak lagi latihan. Okey, cuba jawab ya. Irtabata ismu Rifa'ah Tahtawi B. Okey. Nama orang yang bernama Rifa'ah Tahtawi ini berkaitan dengan apa? Sahafah ke, tiba'ah ke, terjemah? Ka'ihda awamil nahdah, sebagai salah satu daripada faktor kebangkitan moden dalam bidang sastra. Itulah. Begitulah seterusnya. Sila jawab berdasarkan apa yang telah kita pelajari. Tadrib yang banyak, tak banyak pun, ada dalam 3, 4, 2 tadrib je. Okey, boleh jawab lah tak? Okey, saya rasa cukup di sini. Dan lepas ni kita akan teruskan perjalanan bersama Al-Madaris Asy-Sya'riyah yang muncul di zaman moden. Wallahu a'lam. Ila liqa'na akhir, insyaallah arakum bi khair.